sebenarnya takwa ni, dia sebenarnya dia adalah satu level yang berbeza di antara orang Islam dengan orang yang beriman. Jadi dia macam ni, dia kalau kita tengok kan, takwa ni merupakan level yang paling hampir dengan Allah SWT, darjat yang paling tinggi, yang dekat dengan Allah SWT. Jadi level yang kedua adalah beriman, dan yang ketiganya adalah orang Islam. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ni Allah sebut tiga-tiga ciri ni. Islam paling kurang, level paling rendah kena jadi orang Islam. Sebab orang Islam insya-Allah mau tak mau dia akan masuk syurga. Tapi level yang kedua adalah iman. Kena jadi orang yang beriman. Dan yang terakhir sekali adalah level paling tinggi iaitu orang yang bertakwa. Jadi nak sampai takwa, dia kena melepasi Islam, dia kena melepasi iman dan dia juga kena baru sampai kepada takwa. Saya rasa sekarang ni mungkin kat rumah semua macam baru faham juga betul-betul konsep takwa tu apa. Dan bila bulan puasa ni Ramadan, orang kata waktu terbaik untuk kita bina takwa adalah seorang kawan kita ni. Saya tengok perkongsian kat Facebook, orang semua cakap, ya Allah, kita yang mungkin badan kita sihat, alhamdulillah sempurna, nak melakukan sesuatu kebaikan tu pun kena terpanggil baru kita nak buat kan. Kena sebut nama. Awak tolong buat, minta tolong, kena sebut. Kalau tak macam pandang je. Kan? Tapi ada juga segelintir daripada kita, mungkin anda yang tengah tonton pun sama juga, yang walaupun diduga dengan kesakitan tapi masih nak buat kebaikan. Kita ada contoh, kita ada contoh Muhammad Syahmi Azman. Beliau sebenarnya sakit buah pinggang tahap kronik, tapi dalam masa yang sama mengambil inisiatif untuk membantu orang lain. Betul. Kenapa jadi macam tu? Kenapa membuatkan hati dia nak menolong orang lain, membantu orang lain? Jom kita bersama dengan Syahmi Azman di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia. Ini dia orang yang kita perkatakan tadi tu. Macam sihat? Okey hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Yang menariknya baju dia sama warna dengan Cak. Kita nak cakap apa? Tak tahulah berjanji ke tak kan Syahmi dengan Cak ni. Tapi Syahmi, kami dapat tahu anda adalah seorang yang hebat Syahmi. Walaupun anda mempunyai penyakit yang kronik itu buah pinggang. Katanya dah tahap yang kronik lah kan. Tapi Syahmi ambil peluang ni juga untuk beramal dan katanya sekarang dah amal yang dah sampai 6.0. Orang kata 6.0, apa benda tu, cerita sikit kerja amal yang Syahmi lakukan mungkin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Alhamdulillah bulan puasa ni sebenarnya apa yang saya buat ni dia bermula bukan daripada bulan puasa lah, dia lebih sebelum lagi daripada PKP. Maksudnya first PKP tu saya dah start buat. Niatnya sebenarnya yalah, kita just nak membantu sekeliling kita lah. Sebab macam saya kat area Puchong ni, saya faham kat area saya ni dia banyak macam keluarga yang kata apa B40 yang mana yang memerlukan. Jadi kita dapat ni BKT ni memberi kesan kepada orang lah. So macam terniat kat hati sebab kita ada saya ada buat bisnes sikit kat office sebelum BKT tu. So adalah untung antara RM300 macam tu. So fikir macam boleh kot 5 keluarga lepas kot untuk kita beli bahan-bahan keperluan kan, macam makanan semua. So startlah saya post kat Facebook dekat grup tempat saya tinggal, dekat 5 keluarga. Lepas tu dalam cukup 5 keluarga saya padam dan bila rupanya ada pak saudara saya yang post dekat family punya WhatsApp group. So kat situ macam abah mak semua bagi dana kat saya. So itu yang lagi berkembang tu daripada 1%, 2%, 3%. Syahmi, kalau boleh kongsikan kan, macam mana rutin awak nak membahagikan masa tu bila awak pun kena dialisis juga 4 kali sehari. Dalam masa yang sama awak perlu cari dana juga, mencari wang ataupun barang-barang makanan untuk diberi kepada mereka yang memerlukan. Jadi bagaimana awak membahagikan masa tu? Macam saya memang tak nampak lah, maksudnya macam dialisis sehari 4 kali itu rutin. So macam pagi saya akan macam malam saya akan dapatkan kontak dulu. Dapat kontak tu pagi esok saya akan senaraikan semua dan saya akan kontak setiap orang yang saya nak bagi, setiap keluarga nak bagi. Setelah 10 keluarga saya kontak, saya akan share saya minta diorang share location. So lepas dari yang kedua saya akan siap dan pergi ke ni lah, ke pasar raya beli barang siap dan terus saya hantar ke rumah diorang lah. Cuma je lah dia, sebab saya macam komitmen saya sebab saya kena tadi situ. So masa tu sangat saya kena susah baik-baik lah. Kalau tidak memang sebab dia lepas sekali dialisis dia ambil masa 4 ke 6 jam dan kena buat sesi yang kedua. Okey. Jadi Syahmi menggunakan dana ataupun income sendiri kan untuk melakukan kerja-kerja kebajikan ni kan? Jadi macam mana Syahmi membahagikan apa dana ni untuk lakukan untuk kerja-kerja kebajikan dan juga untuk mesti proses untuk dialisis tu pun mengeluarkan juga duit tu kan?
Alhamdulillah, maksudnya dalam kerja saya diuji ni Allah bagi juga rezeki kat saya. Saya alhamdulillah seorang penjawat awam perancang bandar dekat Jabatan Perancang Bandar dan Malaysia. So macam kami penjawat awam kan dapat gaji setiap bulan. So kat situ dengan momentum yang mana yang kita dapat untuk buat penangguhan kan. So saya memang niat untuk kata keluarkan sikit duit daripada situ untuk ni lah jadikan modal. Dan dalam masa yang sama saya memang tak open sumbangan. Cuma macam alhamdulillah saya dapat kawan-kawan keluarga yang mana support, yang bila tengok saya buat ni, diorang terus direct WhatsApp saya, ada yang mesej saya, dia kata nak sama-sama berkongsi rezeki kan. So jadi saya biasa kata kita terima je lah, tapi kita tak open lah. Baik, okey Syami, itu bercerita tentang bantuan yang Syami lakukan. Tapi kami sebenarnya sangat macam mana, kami rasa sangat terinspirasi dengan Syami sendiri dalam keadaan yang bukan sakit juga. Bukan maksudnya sihat sepenuhnya. Kami juga baca nukilan anda di mana anda cakap kalau dengan bantuan ni harap-harap Allah dapat sembuhkan penyakit anda. Mungkin kongsikan sikit curahan hati tu yang selama ni ditulis di Facebook tapi ini di Sembang Sahur kami nak dengar. Jelas. Sebenarnya ujian yang Allah bagi kat saya ni kat usia muda ni berat sebab dia tiba-tiba dia tak ada macam punca. Kita tahu saya dah kena dialisis tahap akhir, final stage tu kena dialisis. Jadi benda tu berat dalam tiba, tapi saya fikir macam dalam setiap macam kalau kita ada dengan ustaz Edik Liu ke apa, dia selalu kata macam kita kena percaya di sebalik ujian ada rahmat dan Allah uji kita kerana sayang. So macam bagi saya kena usaha lebih. Saya nak dapatkan keberkatan rahmat Allah tu, saya kena buat usaha lebih sikit pada orang biasa supaya mungkin tidak orang kata dengan usaha saya ni Allah dapat mungkinlah macam dapat kependerma ke ataupun dipermudahkan punya urusan sakit ni, sebab sebenarnya sangat susah lah untuk sebenarnya saya nak menghadapi benda ni, tapi kesakitan ni yang buatkan saya kuat. Sebab saya ingat satu ayat sebelum saya share, surah Al-Baqarah ayat 153, satu ayat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang mana kata wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan cara pertolongan dengan jalan solat dan juga jalan solat dan jalan sabar. Okey Syami, terima kasih Syami atas perkongsian pada kali ini. Syami, kami doakan semoga terus dilindungi oleh Allah dan juga dipermudahkan urusan hari-hari anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Syami. Wow, saya dengar tu memang terus rasa sedikit sebab dan juga rasa penuh inspirasi. Sebab saya harap ini juga untuk mereka-mereka di luar sana yang mungkin ada penyakit kronik atau sebagainya, boleh jadikan Syami sebagai sesuatu yang insya-Allah boleh menambahkan lagi amal anda supaya insya-Allah Allah bantu. Sebab kita kan Ramadan ni pun adalah bulan untuk kita bina takwa sebenarnya. Dan apa yang dilakukan oleh Syami itu merupakan di antara salah satu ciri-ciri ataupun syarat ataupun usaha untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kan Cak cukup tertarik nak kongsikan kisah Syami ni. Dia buat kebajikan untuk dia diangkatkan penyakit dia. Sebenarnya ini juga berlaku pada Nabi Ayub AS. Okey, Nabi Ayub AS kan kita tahu dia diuji dengan 7 tahun penyakit Nabi Ayub ni, di mana isi-isi dan kulit berterabur, dia bercerai daripada badan sehingga nampak tulang-tulang. Jadi apa doa Nabi Ayub? Nabi Ayub dia minta doa, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dia kata apa? Aku ni sakit, tetapi aku tahu ya Allah kau tu adalah Tuhan yang maha penyayang, yang maha beri rahmat sebagainya. Jadi nak katakan bahawa sebenarnya apa yang Syami buat ni dia nak menagih kasih sayang pada Allah, dan insya-Allah Allah akan sembuhkan penyakit sekaligus Syami. dia tak bergantung kepada manusia. Betul. Tapi betul, apa orang kata nak meraih doa daripada orang ramai juga. Ya, bagus. betul. Satu usaha yang sangat murni. Itu yang berlaku kepada Syami yang sakit buah pinggang tak kronik.